الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا وذوي الحقوق علينا على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وأن يقضي حوائجنا أجمعين على هذه النية وعلى كل نية صالحة شيء لله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa inna ta'alluma wa ta'limu wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardati wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. InsyaAllah pada malam ni kita baca muka surat yang ke-18. Bab yang baru. Pada kata Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, Babul haidi wan nifasi wal istihadati. Babul haidi wan nifasi wal istihadati. Ini bab pada menyatakan hukum haid dan nifas dan istihadah. Kita masuk tajuk baru pada malam ini, nak menyatakan hukum hakam bagi orang perempuan dan juga beberapa orang yang lain. Sekiranya orang perempuan tadi tu keluar darah haid, ataupun dia keluar darah nifas, ataupun dia keluar darah istihadah. Jadi bab ni khusus bagi orang perempuan. Kerana orang perempuan Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi mereka jadi satu tabiat. Kemaluan dia tu keluar darah. Mana-mana perempuan secara tabiinya nak kata dia sehat tu, dia tubik darah daripada kemaluan depan dia, iaitu kubul dia, daripada faraj dia. Berlainan dengan orang lelaki. Orang lelaki dia tak keluar darah. Adalah hikmah-hikmah yang dinyatakan oleh ulama pada bab ni. Tetapi kita tak ceritalah sebab apa. Cumanya bila puan itu dia keluar darah daripada kemaluan dia, darah tu tular belakangnya. Sama darah. Cuma nama darah itu berbeza melihat kepada situasi dan keadaan darah tu keluar. Begitu juga masa yang dia keluar. Ada kalanya darah tu kita namakan sebagai darah haid. Bila kata darah haid, adalah hukum hakam yang berkaitan dengan haid yang perlu dia ikuti. Pada situasi yang lain, keadaan yang lain, masa yang lain, darah juga tu keluar daripada kemaluan dia. Tapi kita tak nama dah darah tu darah haid. Kita namakan darah nifas. Ada keadaan yang ketiga, bukan darah haid, bukan darah nifas, tetapi kita namakan sebagai istihadah. Jadi nama darah berbeza melihat kepada keadaan dan juga situasi dia, yang perlu untuk kita ketahui hakikat dia dulu. Seperti mana dalam satu kaedah disebut al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Kita nak hukum ke atas sesuatu perkara, ianya terbina di atas lagu mana kita menggambarkan masalah itu sendiri. Kalau kita tak dapat tengok, kita tak dapat gambarkan apa masalah dia, apakah hakikat bagi haid, nifas dan istihadah, lagu mana kita nak tahu hukum hakam dia. Jadi nak boleh kata boleh semaya, tak boleh semaya, kena tahu dulu darah tubik tu darah haid ke, darah istihadah ke, darah nifas ke darah saja-saja tubik. Gitu. Jadi minggu ni dia nak cerita ni. Bermula haid itu. Darah haid itu darah jenis lagu mana? Darah yang keluar daripada perempuan
yang umurnya umur perempuan 9 tahun takriban. Bukan darah penyakit dan bukan sebab wiladah. Hak ni ta'rif bagi haid. Kita tengok susuk. Bila seorang puan dia kata dia mari darah haid, kena cukup kriteria ni. Gapo dia? Mula-mula darah. Yang keluar tu darah, bukan air. Kalau air orang tak panggil lah haid. Nah, mesti darah. Sifat-sifat darah lah. Atas apa jenis warna sekalipun. Atas jenis warna dia sekalipun. Dia ada darah-darah haid ni, dia ada warna-warna ni. Boleh jadi hitam, boleh jadi merah pekat, boleh jadi kuning, boleh jadi keruh. Atas apa jenis warna sekalipun, ni dia kira dah darah haid. Darah tu pula keluar daripada orang puan. Bagi orang lelaki tak tubik darah. Kalau tubik darah juga tu boleh jadi ke apa? Batu karet lah dia. Batu karet tu darah dah bagi demo. Hak ni tidak ni, orang puan je dia keluar. Lepas tu bukan puan semua jenis orang puan tidak, dia ada takat umur dia. Paling muda orang yang boleh keluar darah haid, dia kata yang umurnya 9 tahun. Yakni 9 tahun Qamariyah. Berdasarkan tahun Hijrah. Berdasarkan kiraan bulan. Bukan kiraan matahari tidak. 9 tahun takriban berlebih kurang. Berlebih kurang dengan makna boleh jadi budak puan ni betul-betul 9 tahun Qamariyah. So, ataupun dia lebih daripada 9 tahun. Yang kedua. Ataupun yang ketiga, dia kurang daripada 9 tahun. Tapi dekat-dekat 9 tahun. Maka bila kita kata dia ni kurang 9 tahun, dekat-dekat dengan 9 tahun tu qadar setara mana? Maka ulama kata, qadar dia biar teluh satu masa sekurang-kurang haid dan juga sekurang-kurang suci. Bila kata sekurang-kurang haid, qadar dia 1 hari. Sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Jadi budak puan ni paling muda dia boleh keluar darah haid ialah umur dia nak dekat dah 9 tahun. Kurangnya 16 hari. 16 hari nak kurang 9 tahun. Kalaulah seorang puan tu dah keluar dah darah ketika tu, darah tu boleh dah kita nak panggil sebagai darah haid. Adapun sekiranya dia keluar sebelum daripada 9 tahun kurang 16 hari. Maknanya 8 tahun berapa hari tu? Berapa tahun tak kira. Toloklah lagu mana dia. 8 tahun lebih-lebih tu kurang. Misalnya umur dia 7 tahun baru. Budak kita, cucu kita lah. 7 tahun baru umur dia. Kalau nak kira Qamariyah. Dia mari ngadu ke nenek dia. Dia ngadu kepada mak dia. Mak, kita keluar darah semalam. Kita sebagai mak, kita sebagai nenek, nak kata lagu mana ni? Ke anak cucu kita ni. Darah haid ke tadi? Bukan darah haid lagi. Sebabnya tak cukup umur lagi. Jadi bila kata tak cukup umur, darah tu kita tak boleh nak klasifikasikan sebagai darah haid. Sebab tak cukup syarat. Syarat dia kena 9 tahun lebih kurang. Jadi darah yang keluar pada budak yang kurang umur 9 tahun tadi tu kita panggil darah apa? Kita panggil darah fasad. Darah nyakit. Dengan makna dia kena semaya sekala lagi. Bukan kata tak boleh semaya. Dan budak tadi tu tak cukup umur lagi ketika tu. Tak cukup umur lagi. Jadi 9 tahun ni biasanya adalah takat umur bagi nak mengenal orang tu siapa umur ataupun tidak. Supalah juga orang lelaki. Bila mana dia kata dia ni telah keluar air mani. Kita tahulah bahawa bila seorang lelaki keluar air mani, maknanya dia telah balik. Cuma syarat nak kata air mani tadi tu boleh dikira sebagai orang tu balik, syarat dia paling kurang umur lelaki ataupun perempuan tadi mestilah 9 tahun juga. Kalulah budak baru darjah 1, umur 7 tahun dah. Dia main seorang diri dia tu air mani. Budak lah ni kan lah. Tubik tu air mani tengok tu. Adakah dia telah dikira sebagai orang yang dewasa? Orang yang balik? Tidak lagi.
Sebab tak siapa umur dia lagi. Jadi air yang keluar tu walaupun zahirnya nampak serupa air mani, tetapi kita tidak hukumkan sebagai air mani. Kerana tak cukup syarat dia. Gitu nampak tu. Jadi sini darah haid ni paling kurang umur puan tadi 9 tahun takriban berlebih kurang. Ada 3 gambar masalah bagi bab umur tadi. Bukan darah penyakit. Darah penyakit ni dengan makna dalam istilah pekoh ni kita panggil darah fasa. Darah fasa maknanya darah yang keluar bukan ikut timing dia. Sekadar darah yang keluar begitu sahaja. Dan bukan darah penyakit tengok boleh jadi kat. Contohnya kita cocok tubik darah ni. Gitulah darah penyakitnya. Dan bukan sebab wiladah. Wiladah dengan makna beranak. Boleh jadi budak tu umur 10 tahun dia beranak dah. Tuannya tak biasa lagi mari haid. Tapi lagu mana tak tahulah, nikah dah ke lagu mana, tengok-tengok boleh anak dalam perut dia beranak. Jadi walaupun umur dia tu lebih dari 9 tahun, tuannya tak biasa lagi mari darah belum ni. Tubik darah ketika tu. Dengan sebab beranak. Darah tu kita tak panggil darah haid. Kita panggil darah wiladah lah. Dengan sebab darah nipah dah lah lepas tu nya. Kerana dia beranak. Gitu dia ayat. Habis takrif bagi haid. Ingat dulu soal situ. Yang kedua, dan nifas itu. Masuk pula darah yang kedua. Darah yang keluar mengiringi wiladah. Darah yang keluar mengiringi maknanya selepas daripada beranak. Makna beranak sini dengan makna keluar janin secara keseluruhan daripada faraj perempuan. Daripada rahim perempuan. Bila keluar je, habis dah. Janin tadi, maka darah yang keluar selepas tu, kita namakan sebagai darah nipah. Walaupun setitik, dikira sebagai darah nipah. Dikira sebagai darah nipah. Jadi darah nipah ni selepas daripada janin tadi tu tubik habis. Ada pun ketika tengah tubik tu orang tak panggil lagi darah nipah. Ketika tengah beranak tu orang tak panggil lagi darah nipah. Ataupun sebelum beranak orang tak panggil lagi darah nipah. Ada nama dia lepas ni di situ. Nipah ni selepas daripada derang beranak. Dengan bahawa di wak mahari gambar lagu mana ni? Gambar masalah bagi nipah bahawa adalah keluar darah. Dahulu daripada lalu masa 15 hari daripada wiladah. Gitu. Dia kata nak kenal darah nipah ni, mestilah keluar darah tadi tu sebelum ada renggang masa 15 hari 15 malam. Selepas daripada dia beranak. Dengan makna dalam tempoh masa 15 hari selepas daripada dia beranak, mana-mana darah yang keluar daripada tempoh tu dikira darah nipah dah. Tetapi kalaulah lebih daripada 15 hari baru mari darah, misal dia beranak semalam kering, tak tubik darah, tubik anak molek-molek gitu, tak ada darah. Esok tak ada darah, lusa tak ada darah, tulak tak ada darah. Kira-kira sampai 15 hari. Masuk hari yang ke-16 baru tubik darah. Darah tu orang panggil darah apa tu? Orang tak panggil dah darah nipah. Walaupun darah tadi tu tubik selepas beranak, tapi dia ada renggang masa 15 hari. Bila ada renggang masa 15 hari selepas daripada dia beranak, orang tak panggil dah darah tadi tu darah nipah. Orang panggil darah apa dah? Orang panggil darah haid. Lepas ni di situ. Sebab apa kita panggil darah haid? Sebab darah haid paling kurang dia nak boleh tubik, dia kena ada renggang 15 hari. Antara darah haid yang pertama dan juga darah haid yang kedua, nak kita kira darah haid kedua itu adalah darah haid. Darah yang keluar kali kedua tu adalah darah haid. Kena ada renggang antara darah pertama dan juga darah kedua tu 15 hari 15 malam. Baru dikira sebagai kitaran yang baru. Jadi bila kita keluar anak, hak tu serupa dengan tubik darah dah. Tu kira yang pertama. Mari pula lepas 15 hari tubik pula darah.
Hak ni dah dikira darah haid dah lah. Bukan lagi dikira sebagai darah nifas. Sebab apa gitu kita kata? Sebab hukum darah nifas, hukum darah haid lain. Nah, hukum darah nifas lain, hukum darah haid lain. Sebab tempoh bagi nifas lama. Tempoh bagi haid dia sekejap sahaja. Dia ada tempoh dia. Dalam bahasa Inggeris ni orang panggil apa? Circulation dia. Kitaran bagi darah haid. Kebanyakan depan kita ni nikah belaka dah. Tok lelaki bini tahulah bini dia serang mana. Ada 2 orang ni je. Buat tak nikah lagi. Jadi tak tahu mana lah. Ambil dulu sebelum nikah tak nampak juga. Duk ajar orang tu. Tapi bila nikah, oh gini. Baru faham. Jadi kena menikah orang awak. Orang lelaki. Jadi dia kata dengan bahawa adalah keluar darah tadi dahulu daripada lalu. Lalu ni maknanya berlalu. Tanpa keluar darah. Qadar mana? Masa 15 hari daripada wiladah. Dari darah haid mesti keluar dalam tempoh 15 hari. Dan jika adalah ia darah, kemudian daripada masa yang tersebut, maknanya darah itu keluar selepas daripada 15 hari, selepas daripada dia beranak. Seperti kita cerita tadi, hari yang ke-17, barulah orang puan kita ni tubik darah. Dia beranak baru ni molek-molek, tengok-tengok tubik. Darahnya selepas hari yang ke-17. Adalah ia darah yang keluar selepas 15 hari tadi itu, darah haid. Dan tiada nifas baginya bagi orang puan. Jadi dia tak ada darah nifas lah. Sebab apa? Dia kering 15 hari. Nampak tak? Mudah tu. Jarang berlaku orang tino. Biasanya, walaupun perempuan tadi tu dia beranak, belah perut sekalipun, dia keluar juga darah ikut kemaluan dia. Caesar. Sebab itu kitaran rahim dia. Standardnya begitu. Walaupun keluar daripada ke atas, dia tubik ke bawah tu juga. Dan darah yang keluar dahulu daripada wiladah. Dan darah yang keluar berserta dengan anak itu. Tiada dinamakan darah nifas. Hanya darah fasad jua. Ni kita ayat tu. Darah yang keluar sebelum daripada beranak. Orang panggil darah apa? Pecah ketumbar. Kita panggil pecah ketumbar. Tubik darah belecek. Ataupun ketika tengah beranak tu. Tengah nak tubik anak tu, tubik darah. Dia kata kita tak panggil darah nifas. Sebab takrif darah nifas selepas beranak. Lawan ini sebelum ataupun ketika beranak. Lepas tu kita panggil darah apa? Darah fasad juga. Bila kita sebut darah fasad, darah nyakit, hukum serupa tak dengan darah nifas? Tak serupa. Serupa dengan darah haid? Tak serupa. Dengan mana? Dia wajib semaya time tu. Kewajipan semaya ada lagi atas puan. Walaupun ketika tu, tuannya tak larat dah. Duk labor room 12 jam. Tak larat apa dah. Tuannya tak boleh nak semaya. Tetapi kewajipan ke atas diri dia kena semaya. Dengan makna, selepas daripada tu, dia kena qada kalau dia tak semaya. Atas dasar dia kata tak larat. Tak ada ke lagu mana ni. Tapi kalau bagi orang yang larat, dia mampu dah. Dia semaya. Sebabnya ketika tu, dia tidak diberi kelonggaran untuk tinggal semaya. Sebab darah tadi bukan darah nifas ataupun darah haid. Gitu nak tahu hukum. Jikalau tiada berhubung dengan haid yang dahulunya. Itu pun dia syarat kata darah ni kita panggil darah fasad sekiranya darah tadi tak bersambung dengan darah haid sebelum dia. Maknanya sebelum dia beranak tu, dia tak mari darah pun. Boleh semaya sepuluh skala. Tak aja tubik darah pun. 2-3 hari sebelum dia beranak. Dan jika berhubung dengan haid. Misalnya, 3 hari sebelum dia beranak. Mari darah haid. Walaupun roliknya tak mari darah. Terkejut tu kan. Roliknya orang yang mengandung, dia tak mari dah darah haid. Tetapi lepas ni dia akan cerita mengikut pendapat yang asah di sisi ashab asy-Syafi'iyah, bagi orang yang mengandung boleh juga darah tadi tu kita namakan sebagai darah haid. Berkemungkinan darah tadi keluar dan kita namakan sebagai darah haid sekiranya cukup syarat-syarat dia. Boleh jadi.
Walaupun pada realitinya jaga-jaga pula. Jadi kalulah sebelum dia beranak, dia tubik darah, dah cukup syarat darah haid. Seperti mana kita belajar, maknanya darah tadi tu cukup 24 jam misalnya. Maka bila dia mari darah haid, tiba-tiba pecah ketumben nak beranak. Darah tadi tu kita kata pecah ketumben tu, adat kita lah panggil darah pecah ketumbennya. Kita panggil darah fasak ke darah haid? Kira darah haid. Kira gabung selalu tu dengan darah haid. Sebab dia bersambung dalam tempoh tadi. Nampak ni? Tapi waktu kita kata darah fasak tadi tu, kalau dia tak bersambung. 2-3 hari molek-molek boleh semaya, tak ada apa, tak dia tubik darah pun. Tai nak beranak tu baru tubik darah. Tika tu barulah dinamakan sebagai darah fasak. Jadi kena beringat sungguh. Kalulah dia tubik pecah tumbek, darah tubik sebelum dia beranak. Kalau cukup syarat haid, dia kira darah haid. Misalnya, lebih 24 jam tubik darah. Lebih 24 jam dia keluar darah sebelum dia beranak. Maka darah tu bukan panggil darah fasak dah. Orang panggil darah haid. Jika cukup syarat, maknanya sebelum daripada darah tubik sebelum ni pun, ada renggih masa 15 hari. Panjangnya nyanyi. Kau ni lah. Ya galik kecek mana ni. Tak apa, ya selu-selu ngaji banyak kali. Ya mari pahal diri, insya-Allah. Gitu dah lebih kurang. Dinyatakan atas bahawasanya perempuan yang bunting, perempuan yang hamil, yang mengandung, datang haid. Boleh mari darah haid. Inilah kaul yang asahnya, kaul yang dipegangi oleh ashab Asy-Syafi'iyah. Yang kuat di sisi ashab, anak-anak murid pengikut Imam Syafi'i, dia kata begitu. Puan yang mengandung boleh mari darah haid. Habis 2 jenis darah. Haid nifas, masuk darah yang ketiga. Dan istihadah. Gapo dia darah istihadah? Dan istihadah itu darah penyakit yang keluar ia darah lain daripada masa haid dan nifas. Kita kena ada darah haid tubik bila? Kita kena ada darah nifas tubik bila? Selain daripada tu orang panggil darah istihadah. Mudah tak? Ataupun kita boleh tukar nama dia seperti mana yang kita sebut tadi, darah fasak, supaya darah fasak ke darah istihadah ataupun darah penyakit sama tu hukum dia. Maknanya seperti keluar darah seperti biasa, seperti keluar air seperti biasa gitu jelah. Gitu saja. Dia tidak mendatangkan hukum khusus, tidak. Dia keluar lain daripada masa haid dan juga masa nifas. Contoh lagu mana? Seperti bahawa adalah ia darah kurang daripada sehari semalam. Boleh jadi orang dia tubik darah. Bila dia kira, dia cek kemaluan dia tadi tu, tengok-tengok darah yang keluar daripada kemaluan dia tu tak cukup pun 24 jam. Dia tubik pukul 8 pagi tadi. Dia berserah panah kemaluan dia. Maka dia pun ambil kapah, dia pergi letak di kemaluan, tengok, ada merah. Ada jalur darah. Maknanya tubik darah lah. Pukul 8. Pukul 10, cek pula. Ada lagi. Bukan kata setiap minit kena cek. Tak kira apa lah gitunya. Maknanya, dia boleh rasa sendiri orang puan ni. Supaya kita ketemu lah, kita berserah. Tanya tubik tu. Ataupun tanya kita nak kecing, kita berserah. Dia berserah tu rasa panas. Serah dia tubik. Masuk pukul 11, dia cek. Tubik lagi. Masuk pukul 5 kali. Tak serah tu. Dia cek dengan kapal tu. Yang jenis itu. Tak ada tu jalur merah sana. Malai kari pun tak ada tu. Baik. Budak puai tadi tu buat tubik darah gitu tu. Kalau nak kiranya tubik darah lah dia. Kita nak kata darah gapo dia tubik. Darah gapo memang? Suruh. Darah fasak. Mana tu? Kira darah fasak, darah penyakit. Sebab apa? Sebab darah yang keluar daripada farak kemaluan dia tak sampai 24 je. Tak cukup syarat. Paling kurang darah haid dia akan cerita lah lepas ni ya.
Paling kurangnya 24 jam. Kena kira tu 10, 8. 8, 10 kira gitu. Oh, baru 2-3-4 jam baru. Jadi darah tadi tak dikira sebagai darah haid. Gitu. Atau melampaui 15 hari, 15 malam. Oh, ni tubik darah semua. Duk pakai pamper. Habis nyanyi kena beli apa? Skalanya kalau ni kau kat skala seminggu ya. Ni masuk hari ke-8. Cuti lagi habis. Oh, cuti lagi. Masuk minggu kedua hari ke-14. Cuti lagi habis. Tanya hari ke-16. Cuti lagi. Tu orang tak panggil cuti dah. Lebih dah 15 hari. Tika tu dia tu dah masuk dah dalam kategori istihadah. Lepas tu barulah kita kira darah mana darah haid, manakah darah fasa. Kita tak boleh nak kata 15-16 hari tu darah fasa belaka tidak. Cuma lah ni kategorinya dia masuk dah dalam kategori istihadah. Kena tengok pula istihadahnya ni lagu mana. Gitu nak aja. Iaitu masa yang kurang daripada sekurang-kurang haid, honing sehari semalam. Kurang sehari semalam maknanya masa yang kurang daripada sekurang-kurang haid. Dan masa yang lebih daripada sebanyak-banyaknya haid, iaitu melampaui 15 hari 15 malam. Dia balik kau tu dah. Kalau kita baca tak, seperti bahawa ada ia kurang daripada sehari semalam, iaitu masa yang kurang daripada sekurang-kurang haid, atau melampaui 15 hari 15 malam, iaitu masa yang lebih daripada sebanyak-banyak haid. Dia akan ceritalah lepas ni ya. Hanisa, kategori darah istihadah, sepatut darah haid keluar paling kurang 24 jam. Paling banyak 15 hari 15 malam. Darah tu tubik kurang ataupun lebih. Hak tu darah istihadah. Hak tu bak lawan haid. Lawan naik nipah pula. Atau masa yang lebih daripada sebanyak-banyak nipah. Iaitu berapa masa yang paling banyak maksimum darah nipah tubik? Lebih daripada masa 60 hari dan 60 malam. Orang yang beranak, bila dia kata mari darah nipah, paling maksima darah itu kita boleh panggil darah nipah ialah 60 hari 60 malam. Tengok-tengok bini kita, natu kita ataupun adik kita buat beranak tadi, tubik darah selepas beranak lebih 60 hari. Masuk hari yang ke-70. Tika tu orang tak panggil dah darah nipah, orang panggil darah istihadah. Lepas 60 tu orang panggil istihadah dah. Sebab melampaui masa nipah. Demikian lagi jika melihat darah. Demikian lagi dengan mana masih lagi dinamakan istihadah apabila melihat darah oleh perempuan yang kecil. Perempuan yang kecil dengan makna perempuan yang tidak sampai umur 9 tahun. Hak tu kena dobit situ perempuan yang kecil. Bila kata budak kecil sekadar mana? Kurang 9 tahun tadi. Umur 7 tahun, 8 tahun komariah, 5 tahun dia tubik dah darah. Atau perempuan yang putus asa daripada haid. Istilah kita panggil monopause. Patutnya dia monopause dah, tak bagi darah dah. Tengok-tengok esok tu tubik darah. Nak mati juga. Tubik darah lemah. Ni orang panggil kamu ni. Dinamakan sekaliannya itu darah istihadah. Sebab tak cukup syarat haid dan nipah. Gitu ya. Nak kena istihadah ni lain daripada haid dan juga nipah. Gitu. Maka tiada meneguh daripada sembahyang dan puasa dan lainnya. Bila disebut darah istihadah, darah nyakit, maknanya puai tadi itu tidak diberi kelonggaran pada syarak untuk tinggal semaya. Dia wajib kena semaya, dia wajib kena puasa, dia boleh baca Quran, dia boleh duduk dalam masjid. Gitu, supaya orang biasa, cuma dia tu supaya orang nyakit. Seperti mana kita kalau orang lelaki dedah. Bagi orang lelaki ni kira pahit eluh lah. Titik sama air. Supalah kita dengan orang puas istihadah. Dengan makna kita boleh semaya, kita boleh puasa, boleh duduk dalam masjid. Tapi kena jagalah.
Batas-batas dia. Lagu mana nak cara batas dia? Sebab apa? Sebab Allah ni hadah tu sentiasa ada. Darah tu sentiasa keluar bagi orang puas gini. Maka lagu mana dia nak semaya ustaz? Darah dia tubik ni. Kalau nak kira tak sah lah semaya dia. Maka cara dia lagu mana? Maka dia ajar. Hak ni cara sama ni. Orang dedah, orang istihadah supaya berlaku ni. Maka hendaklah membasuh oleh perempuan yang mustahadah itu. Dia kena basuh ke apa? Akan faradnya. Bila dia buai air kecil, buai air besar, dia nak semaya. Pertamanya dia basuh dulu kemaluan farad dia. Dia bersihkan daripada darah tadi. Darah istihadah tadi. Dan disumbakkan dia akan farad umpama kapah. Lepas tu ambil lah kapah, tisu ke, ataupun sesuatu benda yang boleh menghalang benda keluar, dia letak dalam kemaluan dia tadi. Supaya sekat daripada darah tadi tu tubik dah dia nak semaya ni. Dan diikatkan dia pakai cawak lah. Lo ni kat pakai peti lainnya. Pakai apa istilah apa? Tak tahu. Pakai paper lah, mudah orang puas pakai paper. Dan mengambil wuduk. Lepas tu baru dia boleh ambil air semaya. Dia tak serupa kita dengan orang-orang sehat seperti biasa ni, tidak. Dia kena ikat dulu. Kalau orang lelaki juga kena ikat lah batai pahit lemah tu dulu. Nak sumbak ke mana? Tak boleh nak sumbak kitanya. Kita kena balut, kena ikat lah. Tapi ikat pun jangan kemah-kemih biru lah lemah yang hanya. Tak ada rasa gitu. Ikat tu sekodar. Maknanya dia tidak keluar. Lepas tu baru dia ambil air semaya. Ambil air semaya tu pula dia ada syarat. Kemudian daripada masuk waktu semaya. Dia tak boleh ambil air semaya sebelum masuk waktu. Sebab apa? Sebab dia ni taharah yang darurah. Dia bersuci atas kadar darurat. Sebab bagi dia tubik sama. Jadi seperti mana kita belajar hari tu tayamum. Tayamum juga taharah yang lemah. Maka masuk waktu dia bila mana masuk waktu semaya. Sebabnya kalau sebelum masuk waktu kita wadah benda tu, jadi tak nak semaya, dia tubik dah lah. Jadi kita kena buat pada masa yang paling dekat dah kita nak semaya. Jadi kita pun ambil air semaya lepas tu dan sembahyang ia dengan segera. Tak boleh buat benda lain dah lah. Jangan kata baru nak pergi makan, baru nak pergi jemur kain, lepas tu baru pergi semaya. Tidak. Dah demo sedia molek dah nak semaya, maka segera lalu. Samalah kalau bagi puai atau orang lelaki tak didedah ke lagu mana, dia mari maya masjid, berjemaah. Lepas tu lagu mana ustaz? Supaya juga. Masuk jauh rebel, dia pun pergi masuk tandah, cuci-cuci sikit agak, buh tisu apa. Lepas tu dia pergi ambil air semaya. Lepas tu kena semaya lalu ke tak? Nak tunggu tak email dulu ni. Orang tak komak, orang tak bilang, ketika tu diberi kelonggaran. Dah lepas ni. Dia beri keuzuran apabila dia nak menunggu jemaah. Boleh. Ni ya. Tapi kalau duduk rumah, kena semayah lalu lah. Dah dah sore nak tunggu siapa lagi? Nak tunggu berita dulu. Tak lah. Semayah lalu. Tapi duduk masjid ni, nak tunggu orang jemaah, nak tunggu orang mari. Tu diberi kelonggaran. Ni tanya orang nak mari tu baru kita nak pergi. Tu kat tinggal habis rakaat ya. Tu tak apalah dah. Jadi kita boleh, bila orang bel tu kita buat selalu. Tunggulah orang bel. Tunggulah orang komak. Lepas tu boleh semayah. Sekadar masa kita tidak sibuk dengan benda-benda yang lain. Kita tunggu nak semayah. Tak apa. Tu diberi kelonggaran. Bermula masa sekurang-kurang haid. Baru cerita. Qadar limit haid tu berapa lama? Dia kata sehari semalam. Qadar dia sehari semalam. Bukan tempoh kena sehari semalam tidak. Tapi qadarnya 24 je. Sehari semalam dengan makna 24 je. Hak ni sekiranya darah tadi tu keluar berpisah-pisah. Boleh jadi orang puan ni dia tubik darah, bukan kata 24 jam tu tubik selalu. Buat dia kata 24 jam, buat dia kata sehari semalam ni sekiranya puan tadi tu keluar darah berterusan. Daripada pukul 8 pagi tadi dia serahlah barang dia tu panas. Sampailah 8 pagi esok tubik darah. Cukuplah darah dah. Ataupun boleh jadi orang puan, hari ni tubik 5 jam, esok tubik pula 2 jam, lusa tubik pula 4 jam, tulak tubik pula 2 jam. Dia kumpulkan, dia himpunkan berapa jam tadi dalam tempoh masa 15 hari,
cukup 24 jam, maka hak tu telah dikira sekurang-kurang haid. Tapi kalulah dia ni keluar darah dalam tempoh masa 15 hari, tapi bila dia kira tempoh keluar darah tadi tu tak cukup 24 jam. Seperti mana contoh kita ayat tadi. Hari ni tubik 2 jam, esok sejam, dalam masa 15 hari. Cukup tak 24 jam? Tak cukup ah. Dah sehari tubik sejam lah. Jadi walaupun pada zahirnya perempuan tadi tu kita nampak tubik darah 15 hari. Tetapi kadar darah tubik daripada kemaluan dia baru 15 jam. Puan tadi tak dinamakan darah haid. Dinamakan sebagai darah istihadah. Gitu. Kena bijak situ. Kena mengira. Sebab tu orang puan ni letih. Dia biasanya ada buku. Dia tanda. Ya, seperti mana dia nak beranak lah. Ada buku nanda kan. Supalah. Kita tak lelaki pun kena beringat juga kau kata dengan kita. Ni nak main saja. Fikir boleh kau. Kena tahu juga. Sebab dia kait dengan kita juga. Kalau dia tak boleh semaya, kita tak boleh bersama dengan dia. Tak? Ni nak main karah belakang ni. Boleh. Tu kata orang lelaki kena belajar juga. Hey. Ni kalau orang lelaki saja mengaji. Orang tina tak tahu rasa. Malu kot. Orang tina kena mengaji. Paling kurang sehari semalam. Dan sebanyak-banyaknya haid 15 hari 15 malam. Di mana kita catat tadi lah. Qada 15 hari 15 malam. Dan yang roliknya, kebiasaannya, orang tina tubik qada berapa lama? 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Ni seminggu lebih kurang orang tina. Ni sihat molek ni. Ada orang 9 hari. Di atas. Kiraan ni menurut mazhab Imam Syafi'i berdasarkan istiqra', uji kaji, eksperimen yang mana Imam Syafi'i lakukan pada zaman dia. Dan kita guna pakar ijtihadat yang dibuat oleh Imam Syafi'i ni. Kalau kita nak banding dengan mazhab lain, cara kira lain ni. Sebab benda ni benda ijtihadi, benda mikir. Dia tak ada jelas. Sebab orang tina dia tak suka belaka. Maka Imam Syafi'i ambil dalam berapa orang, dalam 20 orang misalnya pada zaman tu. Maka dia buat eksperimen, hipotesis lebih kurang, maka keluarlah hukum gini. Bolehlah dia buat sebab dia tu tahap mujtahid mutlak, ibarat kau profesor lah ketika tu ya. Kita ada kau kepakaran nak cek gitu? Ada. Jadi walaupun pada kiraan semasa lah ni, ilmu perubatan moden, misalnya Dr. Lon ni dia buat kajian, dia kata orang tina biasa darah haid ni keluar mungkin dia kata 10 hari. Lepas tu kita nak terima doktor ke nak terima Imam Syafi'i? Kita terima Imam Syafi'i lagi. Sebab apa yang disebut oleh Imam Syafi'i ni diterima pakar daripada dulu. Walaupun tabiat wanita zaman lalu ni tak serupa dengan tabiat wanita orang zaman dulu kita masih lagi menggunakan ijtihad Imam Syafi'i. Sebab kalau tidak berubah sama. Sebab ikut kaedah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihadi. Ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad orang lain. Gitu. Sebab tu kita guna juga pendapat Imam Syafi'i dalam bab ni. Habis. Mana ni? Hak tu sekurang-kurang haid. Baik. Dan masa sekurang-kurang tuhur. Sekurang-kurang suci. Apa maksud tuhur ataupun suci kita sebut sini? Iaitu perceraian antara dua haid. Perceraian antara dua kitaran haid. Dia kata paling kurang misah antara dua darah haid berapa lama? 15 hari 15 malam. Jadi kalau orang puan, dia mari satu kitaran haid dia 7 hari misalnya 7 hari. Jadi kalau 7 hari dalam sebulan tolak berapa? 7 21 buat apa? Berapa? 23. 23. Standard kat dia 30 hari lah. Satu calculation dia. Satu kitaran. Dia 7 hari. Tiba-tiba dia mari selepas 16 hari. Darah yang mari selepas 16 hari dia tak mari darah hari tu, kita mari darah ke apa? Darah haid juga. Sebab paling kurangnya kena ada gap 15 hari. Jadi kitaran dia pendek lah ketika tu. Kitaran dia jadi pendek. Ni kena nukih ni. Kalau kecek gini, dia jaga masjid yang ngajah haid. Seruh gini kata bang. Tapi nak kata yang gitu. Paling kurang
orang puan tu dia nak kata, oh tu hit ambok lepas habis, lo ni hit baru. Kena ada gap 15 hari. 2 minggu dah kita boleh bersama dengan dia. Baru mari darah pula, mari dah. Panjang lagi lah nak cerita yang biar pada kita. Dan tiada had bagi sebanyak-banyaknya. Dia tidak ada limit bagi orang yang tak ada mari darah. Tu puan tu tak aja mari darah. Ada. Dan terkadang setengah perempuan tiada haid ia. Kadang-kadang ada orang puan tu tak mari pun darah. Suci semata. Untung kalau nikah dengan apa gini. Suci sama dia. Dia dalam sejarah adalah siapanya? Anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah digelar sebagai Zahra. Antara sebabnya ialah kerana dia tidak pernah datang darah haid. Ni khususiat yang Allah Taala bagi kepada dia. Dia boleh mengisi penuh masa dia dalam ibadat. Untung dia. Orang Tino ni kadang-kadang anyo. Contoh-contoh orang Tino kita ni tak masuk bulan puasa. Boleh puasa lah. Yang apa kalau hari-hari biasa gini suka baru. Tak semaya. Tapi time bulan puasa juga dia semangat nak masuk 10 malam terakhir tengok-tengok mari darah. Tu kalau sebelum ni boleh ikut ayah haji, abang-abang boleh pergi masjid ni. Lalu ni tak mari sore ayah haji dia. Mana tinggal mak dia mana tak mari. Cuti. Cuti lagi. Ingat mana pun dah. Nak boleh mari. Nak kata yang gitu. Kadang-kadang kalau kita dia semangat nak qiyamul-lail, nak baca Quran, kita ayah haji ni kak. Tengah hari tu kak rehat. Dia tanya orang gitu ya tak? Dekat mana? Orang puan lebih dia balik tu. Semangat mulut dari dia. Sikit lagi. Dan terkadang habis dia. Dan masa sekurang-kurang nifas. Paling minima darah nifas 1 lahzah jua. 1 lahzah maknanya 1 saat. Boleh jadi selepas tu baby juga tubik darah setitik. Yalah lalu. Dan jikalau sedikit darahnya sekalipun, walaupun setitik, telah dikira sebagai nifas. Lepas tu kalau kira gitu, kan itulah dia tak boleh semaya. Lepas tu dia boleh semaya dah lah. Lepas tu dia boleh semaya dah lah. Berapa maksimal dia? Dan sebanyak-banyaknya 60 hari, 60 malam. Kita ayat dah ni. Dan yang goliknya darah nifas 40 hari, 40 malam. Lepas patai patai 40 hari ya, standardnya kak. Mari lah. Kering lah dia nya. Kering dah. Bila kering gitu kak, tunggu darah baru pula mari. Bermula sekurang-kurang bunting itu. Dia masuk. Orang puan paling kurang kita nak namakan dia tu mengandung. 6 bulan 2 lahzah. 6 bulan 2 lahzah. Lahzah yang pertama kita kata saat tak kala mana waktu jatuhnya mani dalam rahim. Itu lahzah yang pertama. Detik yang pertama air mani masuk dalam rahim puan. Detik yang kedua, lahzah yang kedua, lahzah apabila keluar anak daripada rahim puan. Jadi dalam tempoh 6 bulan, hak ni paling kurang orang beranak. Boleh jadi seorang tu dia nikah, selepas daripada 6 bulan dia beranak. Anak tak disah kita nisbahkan kepada ayah dia, kepada suami puan tadi. Tapi kalulah dia ni nikah, tengok-tengok 4 bulan beranak dah bini dia. Situ timbul muskilah. Masalah dah lah. Sebab tempoh paling kurang dia nak mengandung 6 bulan. Lah ni baru nikah 4 bulan. Gimana beranak dah ni? Boleh jadi main dah sebelum ni nikah. Maka anak tadi tak usah tarah. Gitu nak ayat. Situ hukum. Kita golik, kita kata 9 bulan ni. Ya lah 9 bulan tu golik orang mengandung. Tetapi paling kurang 6 bulan. Jadi sini Tok Kodi kena pandai. Kena tanya nikah bila. Kira lepas dah 6 bulan. Maknanya anak tadi usah dinisbahkan kepada suami puan tadi. Gitu lah. Itu penting kita belajar ni. Kalau kurang tak sah.
nak dinisbah ke anak tadi. Dan sebanyak-banyaknya bunting. Paling lama orang tu boleh mengandung 4 tahun. Oh, 4 tahun je. Anak dalam perut. Ada berlaku sungguh ni. Riwayat katanya kena kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i diriwayatkan bahawa dia dikandungkan oleh mak dia 4 tahun. Baru dilahirkan. Oh, tu bijak Imam Syafi'i. Orang kata dulu dah. Ya lah gaji. Orang kata lama anak tu dalam perut kau bijak dia. Ya lah. Tak tahu. Ambo dengar juga dulu-dulu orang tua je. Kau lama anak dalam perut kau bijak dia. Sebab tu orang-orang dulu dia tahan anak dia daripada tubik. Tapi lah ni kalau doktor tahu tu kan. Dia lalu dah. Nah, kata makan tahik lah dalam perut gitu. Tapi dok Imam Syafi'i diriwayat 4 tahun. Tapi biasanya dia akan bagi efek kepada mak dia lah. Nah, sebab anak tadi tu nak makan darah. Nah, dia akan bagi efek. Kalau dah cerita kartun ada belana. Budak-budak ni kalau dah cerita kartun ni ada ni. Dia beranak lama tu kartun. Tapi realitinya ada. Sebab tu disebut dalam kitab-kitab fiqh kita paling lama 4 tahun. Sebab apa? Kena kepada Imam Syafi'i diri. Dan yang ghaliknya 9 bulan. Ghaliknya 9 bulan. Bermula haram dengan sebahik dan nipah itu dengan barang yang diharamkan atas orang yang junub sekaliannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. InsyaAllah minggu depannya kita cerita apa yang diharamkan ke atas orang yang mari darah air. Dia tak boleh buat gapo. Situ kita akan cerita. Sebabnya kadang-kadang orang tinah je kita tak tahu. Tuannya mari darah air. Tapi masuk dalam masjid. Baca Quran. Lagu mana? Dia akan cerita panjang lebar lah lepas ni. Wallahu a'lam bissawab wa ilmuhu latam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.